Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta wa na'buduka wa la haulaka min syururi abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi sabbi fa ila ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang penonton sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan di atas segala ala kulli hal, ala kulli ni'matin. Dan nikmat yang paling besar yang kita nak syukuri itu adalah nikmat iman, nikmat amal dan nikmat Islam. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita lagi sekali untuk kita berkesempatan berkumpul di alam maya ini. Walaupun tidak berkumpul secara fizikal, tapi begitulah teknologi moden yang telah Allah ilhamkan kepada manusia yang terpilih, yang mana Allah izinkan mereka untuk mencipta sebuah teknologi yang dinamakan teknologi tanpa wire ni, wireless panggil, yang mana memudahkan kita juga apa saja pun jalan-jalan dunia ni yang telah diberikan oleh Allah. Dunia ni Allah jadikan apa saja perkara pada dunia, dan i'tiqad kita yang jelas, mesti kita faham apa saja yang ada ke atas muka bumi ini atas izin Allah SWT, atas kehendak dan izin Allah Ta'ala. Jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ini, maka memudahkan kita lagi untuk menggunakan, menyalurkannya ke jalan kebaikan. Lalu kita boleh berkumpul lagi pada pagi ini insya-Allah, day 4 Ramadan, day 4 kita berada pada Ramadan, hari yang keempat. Hari yang keempat dalam bicara ilmiah, bicara online, edisi khas Ramadan, perintah kawalan perasaan. Kita tukarlah, PKP itu bukan perintah kawalan pergerakan, tapi kita fokus kepada perintah kawalan perasaan, road to jannah, back to fitrah. Sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT, insya-Allah khair. Sebelum kita meneruskan kajian ilmu kita pada pagi yang penuh barakah ini, sama-sama kita berbetulkan niat kita. Niat kita ini semata-mata untuk mendapat ridha Allah SWT, untuk menuntut ilmu, supaya Allah berikan kefahaman, keluarkan kita pada kejahilan, mampu kita untuk mengamalkan segala ilmu yang telah diberikan, sehingga kita menjadi hamba-Nya yang benar-benar taat kepada Allah SWT. Semakin lama kita hidup, semakin banyak suruhan Allah Ta'ala yang kita mampu lakukan. Semakin lama kita hidup, semakin banyak larangan Allah Ta'ala yang kita telah berjaya tinggalkan. Ini misi kita, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi Alhamdulillah, jadi sama-sama kita bantu sebarkan dulu live ini kepada semua sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang menunggu atau menonton siaran ini, insya-Allah, yang telah mengikuti siaran bersiri ini, insya-Allah. Jadi kita, tajuk-tajuk perbincangan kita ni dia ada berkaitan dengan satu tajuk dengan satu tajuk lain. Dan Alhamdulillah, insya-Allah, mana yang ada yang bertanya pada saya tentang untuk tengok balik live-live yang sebelum-sebelum ini,
Sekarang ini saya tidak upload lagi di YouTube. InsyaAllah ada seorang sahabat saya ni, Ustaz Anis, dia kata nak bantu, mungkin saya akan busangkan dia untuk upload di YouTube, nanti senang. Dan juga mungkin sahabat saya, insyaAllah saudara Akhil Fidah boleh bantu nanti, tengok macam mana insyaAllah. Dan untuk waktu ini bolehlah scroll balik, dan saya harapkan semua yang menonton insyaAllah untuk buat murajaah, ulang kaji tajuk-tajuk yang pernah kita bincangkan sebelum ini, agar kita benar-benar faham, agar kita benar-benar mahu mengikuti ilmu itu, bukan sekadar untuk didengar, tapi kita nak faham dia. Bila kita faham, maka syarat untuk faham itu adalah dengan kita ulang. Ingat, dia ulang untuk ingat. Bila ingat, ulang, maka dia faham. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tiada jalan lain yang kita kena lalui, itu jalannya adalah berulang-ulang. Jangan jemu untuk ulang-ulang, kerana pada ulangan itu kata Allah fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dia sangat bermanfaat bagi orang yang mencari kebenaran, mencari jalan kebenaran. Itu ulang-ulang itu satu manfaat bagi dia. Sebagai contoh, kita baca Al-Quran, kita ulang-ulang baca, itu manfaat sebenarnya. Pengulangan itu bagi hati yang benar-benar ikhlas kepada Allah SWT, dia tidak akan membuahkan kepada kebosanan. Sebab apa saja cabang pengajian kita ataupun cabang perjalanan kita itu, selagi mana ia berkaitan dengan ibadah, selagi mana ia menuju kepada Allah SWT, tiada istilah bosan, kerana ia melibatkan pahala. Ulang kali dengar, banyak kali dengar, itu pahala. Malah itu jadi satu tuntutan yang Allah suruh kita selalu dengar. Azanul la yasma'una biha, sehingga Allah katakan surah Al-A'raf 179, ada telinga tak mau mendengar. Jadi hati-hati. Ada hati tak mau memahami. Hati-hati. Qulubu la yafqahuna biha. Ada hati tak nak memahami. Ada mata tak nak melihat, ada telinga tak nak mendengar. Jadi kita berhati-hati daripada menjadi golongan yang sudah katanya puas mendengar. Kita jadi golongan yang katanya sudah masak untuk mengulang. Saya dah masak dah Ustaz, saya puas dah, saya dah letih dah. Jadi maknanya kalau misal kata ada keletihan, ada kemalasan dalam sesuatu ibadah itu, maka disitulah ciri-ciri terbitnya tanda-tanda tidak ikhlas. Tanda-tanda tidak ikhlas itu saya ringkaskan perbahasannya, saya simpulkan setelah saya melihat kalang-kalang bicara para ulama, melihat sudut pandang ikhlas ini, yakni orang yang ikhlas dia tidak akan malas. Dia tidak akan malas, malah dia akan cergas, tanpa ada apa-apa hubung kait atau ada apa-apa X factor ataupun sebab-sebab lain tak ada, kerana dia cukup dengan sebab Allah. Hasbi Allah. Allah ini dia meletakkan satu tujuan yang meliputi segala-galanya. Ketika kita berjaya meletakkan tujuan kita itu Allah, kita sebut selama ini. Tapi apabila kita berjaya sebut dengan kesedaran bahawa untuk Allah, maka percayalah tiada apa sebab lain yang boleh menandingi melainkan hanya dengan sebab Allah. Tak ada sebab lain. Mungkin sekarang kita sebut Allah itu sekadar sebutan, mungkin Allah, saya sebut Allah Ustaz. Tapi bila kata sebut sebab Allah, tapi masih lemah. Saya sebut Allah Ustaz, saya kahwin ni sebab Allah Ustaz, lemah juga. Saya ni buat sebab Allah Ustaz, terasa juga. Saya ni buat sebab Allah Ustaz, bosan juga. Sebab Allah. Sebab Allah itu tidak akan membawa kepada kelemahan, lemah, tidak. Secara logiknya, secara hukum akalnya, sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT, mana mungkin bila kita menuju kepada sumber Allah ini, yakni sumber kehidupan, mana mungkin bila menuju kepada sumber tiba-tiba kita hilang punca. Ibarat gitulah. Mana mungkin kita menuju kepada lombong emas, tiba-tiba tiada emas. Mana mungkin kita menuju kepada maha kuat, tiba-tiba kita lemah. Ini kita malas. Ni kena hati-hati ni. Hati-hati.
Sebab dia mesti berkadaran, dia berkadar langsung. Ya, sifat manusia itu kita dah kaji, sifat manusia itu kana dha'ifa, manusia itu Allah jadikan lemah daripada air mani yang hina. Kita ini kosong, nol, kosong, tiada apa-apa pun. Tetapi apabila setelah kosong, sudah diisi sepatutnya dengan kekuasaan Allah. Bila sudah diisi dengan kekuasaan Allah, mana mungkin kita menuju kepada Allah yang maha kuat, tiba-tiba kita jadi orang yang lemah semangat. Maknanya orang yang lemah semangat, hatinya cepat rapuh, cepat terasa, cepat menangis kerana keduniaan, maka dia kemungkinan dia tidak menuju kepada Allah. Dia menuju pada perasaan. Ni jalan talbis, menuju pada perasaan. Nah, bila kata menuju kepada Allah maha kasih sayang, mana mungkin orang yang menuju pada sumber kasih sayang tiba-tiba hidupnya penuh dengan kebencian, tiba-tiba hidupnya penuh dengan ketakutan bahawa hidup takut dikongsikan kasih sayang, tiba-tiba kehidupannya masih memikirkan kasih sayang ini sempit. Tidak, sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Mana mungkin sesungguhnya sifat kasih sayang Allah SWT itu maha luas. Tiada satu daya pun yang boleh menyempitkan kasih sayang Allah itu, melainkan dengan dunia. Kalau dia merujuk atau menuju kepada dunia, pasti sempitlah ia. Cukup ada sedikit dunia, maka sempitlah segala-galanya. Sebab tu kita berusaha untuk menuju kepada Allah. Semuanya mesti menjadikan, kalau benarlah kita sebut ulang kali untuk Allah, kita ulang berkali-kali itu supaya mudah-mudahan mungkin makam kita sebut dengan lisan, sekadar sebut, makam sebut. Tak apalah Ustaz, makan sebut, belajar sebut, tak apalah. Macam budak-budak tadika, dia kan belajar dengan sebut dulu, faham tidak? Jadi ya memang tak apa, adatnya mungkin kita sebut dulu, tapi jangan biarkan asyik sebut saja tak faham-faham. Sebab kita kena makan faham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan kita kebaikan, Nabi kata dia akan berikan kefahaman. Bukannya diberikan banyak amalan tapi faham sedikit, tapi diberikan banyak faham walaupun amalnya sedikit. Ini pagi ini kita nak sentuh lebih terperinci tentang teras ataupun asas kepada amalan seluruhnya itu adalah ikhlas. Teras dia. Dan ikhlas itu adalah high class. Ikhlas adalah high class. High class discussion. High class. Kelas yang tertinggi. Dan walaupun ianya high class, tetapi ia menjadi basic, asas bagi seluruh amal. Macam mana tu nak bincang tu? Ikhlas itu adalah high class, namun ia menjadi asas yang paling utama dalam seluruh amal. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi bukan diberikan amal yang banyak, tetapi faham yang banyak di dalam beramal. Dia itu. Jadi bila kata faham yang banyak di dalam beramal, apa kaitannya amal yang banyak? Amal yang banyak kaitannya adalah untuk supaya makin banyak beramal, makin faham. Kita solat setiap hari 5 waktu sehari semalam, campur solat rawatib, campur lagi malam nanti tarawih, campur lagi solat-solat yang dituntut dalam waktu malam. Banyaknya solat Ustaz. Kenapa kita solat banyak kali? Supaya membentuk hati. Membentuk hati ni. Sujud lepas sujud, sujud lepas sujud, sujud lepas sujud, sujud, supaya kenal. Bukan kata kita dah banyak solat, saya dah banyak solat Ustaz. Tu mana tak ikhlas lah tu. Mula dia tak faham lah tu. Baca Quran banyak kali ni kenapa? Adakah kita banyak membaca Al-Quran? Adakah kita orang yang banyak membaca Al-Quran? Tidak. Banyak baca Quran itu adalah untuk
mendidik faham. Jadi amal yang banyak itu adalah untuk mendidik kefahaman. Bukannya banyak beramal sudah menunjukkan amal yang banyak. Hati-hati. Yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala itu adalah faham yang banyak ketika beramal. Jadi orang yang faham yang banyak itu dia akan amalnya konsisten. Contoh, walaupun sedikit amalannya. Seperti apa? Seperti menjaga solat awal waktu. Menjaga solat awal waktu, maka dia faham banyak tentang solat. Tentang solat ni dia faham banyak. Dia faham tentang falsafahnya, dia faham tentang rukunnya, dia faham tentang kemanisannya, dia faham tentang segala perkara dia punya agenda-agenda solat itu. Maka bila faham dia banyak tentang ibadat solat, maka solatnya itu akan banyak kali dijaga. Satu amalan dia jaga solat dia, amalan solat. Lalu solat awal waktu satu je. Saya tak ada banyak amalan ustaz, amalan saya satu, solat awal waktu. Awal waktu tu itu dia istiqamah awal waktu. Dia istiqamah awal waktu. Sebab apa? Dia faham banyak, dia faham yang banyak tentang awal waktu. Malah dia faham bahawa pentingnya solat itu. Dia faham bahawa imanuddin, tiang agama, dia faham bahawa solat itu adalah satu suruhan yang hebat yang turun daripada Allah SWT direct kepada Nabi SAW ke Sidratul Muntaha terus kepada kita. Ketika dia merasakan, dia dapat kefahaman tentang solat itu penting, maka dia akan jaga solat. Maka banyak kali solat itu bukan bermaksud dia banyak solat, tapi dia faham banyak tentang solat. Malah dia menunggu waktu solat kerana dia faham akan hakikat solat itu. Dia faham. Amalan dia apa? Satu je amalan dia. Apa dia? Solat awal waktu. Satu je amalan dia. Tapi nak terima yang satu belum tentu. Nampak? Jadi maknanya yang kita nak tumpukan pada amalan kita, hidup kita, faham kita sejauh mana. Maka bila sudah faham, jaga amalan itu sebab dah faham. Orang yang faham tidak akan tinggalkan amalan itu. Itu kaedah dia. Itu kaedah dia sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebagai contoh lagi, orang yang berkasih sayang. Ini amalan hati. Amalan hati. Kasih sayang itu sifat. Solat itu syariat. Kasih sayang itu hakikat. Baik. Bila kata dia faham kasih sayang itu adalah satu tuntutan. Dia faham benar tentang kasih sayang. Malah fahamnya itu dengan hakikatun. Dia yakin bahawa kasih sayang itu sifat Allah. Maka dia sebagai hamba Allah wajib menyayangi, haram membenci tanpa sebab yang Allah izinkan. Maka dia beramal dengan kasih sayang itu. Dia faham benar akan hakikat kasih sayang. Dia faham benar tentang suruhan kasih sayang. Dengan amalan kasih sayang itu saja, maka dia istiqamah menyayangi orang lain. Dia istiqamah menyayangi isteri dia. Dia istiqamah menyayangi suami dia. Dia istiqamah menjaga hatinya agar tidak membenci. Maka itu adalah faham yang banyak. Tapi kalau masih lagi kejap benci, kejap casat, kejap cemburu, kejap sayang, kejap benci, kejap hasad, kejap cemburu, kejap sayang, maka itu orang yang tidak faham. Orang yang tidak faham, usah bincang lagi tentang ikhlas. Jauh lagi keikhlasan dia, kerana kefahaman pun tak sampai. Nanti sebab itu sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu kalau kita lihat di sini, saya ketika berbicara soal ikhlas ni, saya pernah tanya kepada almarhum Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Ini kita belajar dulu secara dipanggil bilhal, dengan keadaan. Kalam ulama ada dengan kalam ilmiah, perbahasan ilmiahnya ada, kan? Belajar tentang kitab, rujukan itu, rujukan ini. Tapi bila kata kita jumpa ulama yang mana memang mereka ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, ilmu mereka ini sudah lumat dan lunak, maka kita tanya mereka, kalam-kalam mereka itu menjadi panduan kita.
Sebab tu jumpa ulama itu dua perkara, minta nasihat, minta doa. Memang nasihat dia tak ada qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Dia takkan jarang lah. Ulama-ulama yang lagi makam-makam yang arifin billah, makam-makam yang Allah pilih ni, dia perbahasannya bahasa-bahasa kias, bahasa-bahasa perumpamaan. Terutama saya tanya pada almarhum Datuk Abah Sandi Al-Hafiz, ketika di soalan ni ditanyakan kita menunaikan umrah satu ketika dahulu, ketika tanya Tok, katanya bagaimana yang dikatakan tentang ikhlas itu? Tu jawab. Lalu dijawab oleh beliau. Ni kita faham. Mari kita masuk tajuk, insya-Allah. Maka beliau mengatakan ikhlas itu adalah, dia ambil perumpamaan dia. Ketika solat, ketika solat di masjid itu pakai serban, pakai kelengkapannya, letak pen, pakai jam, dia cakap pakai komplit, maka pastikan solat di rumah seorang-seorang pakai perkara yang sama. Nampak? Kita dengar tu, subhanallah. Saya sedari start daripada saat itu, melekat saya ingat. Mana ikhlas ini sama, ramai orang ke, seorang-seorang ke, sama. Sebab apa? Sebab ikhlas ini melibatkan Allah. Kita nak faham begitu. Maknanya kalau dia seorang-seorang ni, ataupun dia ramai-ramai, tengok ramai-ramai dulu. Ramai-ramai dia jenis pergi masjid pakai serban, pakai jubah, selit pen kat sini, letak kayu sugi, letak jam, pakai cincin, pakai ridak, pergi masjid. Kita pun tengok, subhanallah. Kita manusia tengok. Ikhlas bukan kerja manusia. Ikhlas ni urusan kita dengan Allah. Sebab tu bukan kita nak campur tangan ikhlas tak ikhlas orang tu. Ikhlas perbahasan hati, ia duduk di dalam hati, tak ada siapa pun tahu melainkan illallah. Maka kalau dia solat seorang, adakah dia berpakaian seperti itu? Soalannya sama dengan orang perempuan ni yang pakai barang kemas ni, yang pakai barang kemas ni, pakai barang kemas, nak keluar je ambil barang kemas, pakai itu, pakai ini, pakai cantik-cantik. Untuk ke mana? Ke kenduri. Kenduri. Balik rumah pakai tidak seorang-seorang? Buat apa nak pakai? Tak payahlah pakai. Tak ada orang pun. Nampak? Soalannya ni kita balas akli je dulu ni. Maknanya apa? Pakai sebab apa? Sebab nak pergi kenduri tunjuk orang. Orang perempuan di sini isteri pakai cantik-cantik tu, dia baju, lipstick, kencu, eyeshadow, eye blow semua blow keluar. Pergi mana? Pergi kerja, yang kerjalah. Pergi kerja, pergi shopping contoh, pergi kenduri. Dia punya pakai, subhanallah. Tapi ketika dia duduk di rumah dengan suami dia, itulah baju yang dia pakai. Tukar terbalik. Baju kelawar tu lah. Kelawar pun pening. Dia kata, aku pun tak pakai baju tu selalu. Itulah dia pakai, terbang hinggap sana, hinggap sini. Baju tu dia pakai. Dia dan capai. Mana dia dah ambil ni? Alah, bukan ada siapa-siapa pun. Nampak? Mana daripada kupasan arwah tadi, dia cerita, arwah cerita tu simple. Tapi ya Tok Guru kan, bila makam Tok Guru berbicara, dia punya fadilat dia banyak. Maka saya hayati balik, di mana kedudukan kita ni buat amalan tu nak tunjuk siapa? Kalau kata kerana Allah, duduk seorang-seorang pun Allah nampak. Kenapa ketika seorang-seorang kita malah lah, orang bukan ada pun dekat rumah, alah bukan ada pun abang suami pun kata alah bukan siapa-siapa pun, suami itu makam tinggi di sisi Allah. Nampak tidak? Malah ada orang kata yang dah tak kerja, contoh PKP, sangkutlah baju cantik-cantik ni, sangkut. Dah cantik-cantik ni pakai untuk siapa? Yelah, ini niat kena ikhlas Ustaz, niat kena ikhlas. Niat kena ikhlas. Keluar tu pakai untuk siapa? Sebab ikhlas memang untuk Allah. Untuk Allah tengok.
Ikhlas hanya untuk Allah. Kalau betul kita sebut ikhlas kerana Allah, dan pastikan semua amalan tu lillah. Mana ada amalan yang tidak lillah? Semua kena lillah. Jadi kalau untuk Allah, pakai seorang-seorang macam mana kita? Kita pakai seorang-seorang ni macam mana? Pakai baju cantik yang tunjuk siapa? Jadi ulama membahaskan ikhlas itu sama aja. Ketika seorang pun begitu, ketika ramai-ramai pun begitu. Biasa kita bahas beramal. Contoh buat solat, depan orang rajin, belakang malas. Contoh. Mana semua buat pakaian pun sama. Cubalah. Kalau jenis seorang-seorang pakai pagoda, keluar tengok pakai pagoda, tengok. Nanti orang nampak malu nanti. Tahu pun malu. Nak jaga air muka. Dan ulama membahaskan apabila dia lebih malukan pandangan manusia daripada pandangan Allah, terutamanya apabila perbuatan dosanya. Kalau bahas bab dosa pula, dia lebih takut orang tahu dosa dia daripada Allah tahu dia sedang buat dosa. Sedangkan Allah Maha mengetahui kat mana pun dia berada, maka dia tahu. Patutnya dia tak boleh nyorok daripada Allah. Kalau dia hanya malu berbuat dosa kerana takut orang tengok, maka itulah namanya tidak ikhlas, riak. Dia hanya malu nak buat dosa sebab orang tengok nanti orang cakap apa. Ikhlas itu bicara soal Allah tengok, kau seorang-seorang pun Allah tengok. Jadi malulah nak buat dosa sebab Allah tengok. Itu makam ihsan. Jadi memang lebih tercabarnya kalau seorang-seorang. Sama juga dengan kalau kat rumah, kita cerita buat rumah, kita bahas buat akli je. Kita buat cerita kehidupan harian dia. Di rumah memang kalau tetamu datang memang kita kena raikan tetamu. Tetapi kalau tak ada tetamu datang, dia punya rumah, ya Rabbi, kalau orang datang barulah dia nak kelang kabut cantikkan rumah. Nak tunjuk pada siapa? Contoh kita raya ni. Alhamdulillah juga Allah bagi kita PKP ni. Kita pergi raya ni, jumpa orang ziarah sana sini ni, pakai baju cantik-cantik ni, nak tunjuk siapa? Nanti orang ada pula orang cakap lah, Ustaz takkan kat rumah nak pakai cantik-cantik? Apa salahnya? Orang perempuan rumah pakai cantik-cantik. Kalau untuk Allah, kan Allah suruh berhias cantik-cantik untuk suami. Berapa kali suami tengok berhias cantik-cantik? Suami pun tengok kejap kembang kuncup, dia ni apa ni, langsui ke apa dia ni? Kejap jadi langsui, kejap jadi bidadari. Pening. Sama je, bukan malu nak tunjuk pada Allah. Kalau pakai barang kemas, kalau solat dekat masjid pakai barang kemas, kenapa? Allah tak tengok harta ni. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Pakailah solat emas berkalung penuh kat sini pun orang perempuan, tak ada masalah pun. Pakai telekung, pakai crown. Ada jenis yang tak berapa sihat tu kan, dia pakai crown. Pakailah, apa masalah? Allah bukan nak tengok pun, Allah punya pun harta tu. Tapi persoalannya dekat orang lain pakai, kau seorang-seorang sendiri tak pakai. Kenapa? Itu soalannya, jawablah kan. Jawablah, tak payahlah seorang yang jawab. Jangan cari alasan pula. Patutnya kena belajarlah. Cari benda yang istiqomah kita. Carilah yang benda yang kita buat memang diri kita. Kita ni macam itulah. Sebab tu almarhum Tuan Guru, ni cerita arwah kan, kata arwah Sandin. Arwah ni kalau kita jumpa dia datang rumah macam tu, pakai je t-shirt lah dia kat rumah. Dia tak ada kelang kabut nak jaga diri nampak dilihat hebat ke. Tidak, dia macam tu lah. Kalau jenis orang yang pakai smart, seorang-seorang pun smart, ramai-ramai pun smart, maknanya itu untuk Allah. Ini kita nak fikirkan. Dan Ramadan, saum, puasa mengajar kita untuk ikhlas. Tak ada siapa duduk seorang-seorang. Ada tiba-tiba, orang bukan nampak pun, tiba minum. Ada. Dah duduk rumah dia pergi bantai makan kat dapur tu, siapa nak marah? Tak berani nak makan sebab tahu Allah nampak.
malu nak sama dengan solat. Setakat hari ni pencuri, kalau dia seorang pencuri, solat pun dia tak berani curi rakaat. 4 rakaat lah, tak berani lah potong isyak jadi 2 rakaat. Tak berani sebab tahu Allah nampak. Jadi sidang penonton, sidang mata Allah SWT. Jadi mari kita faham balik tentang ikhlas ni. Kita pakai sesuatu untuk siapa? Ini boleh cerita amalan lagi ni. Itu baru cerita perbuatan yang mana perbuatan itu boleh jadi amalan. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, boleh jadi amalan yang kecil menjadi besar sebab niat, dan sebaliknya boleh jadi amalan yang besar menjadi kecil sebab niat. Dan Nabi SAW berkata, dan bila disebut ikhlas, itu adalah amalan hati, niat. Inna a'malu binniyat wa innama likulli imri ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapat apa yang ia niatkan. Dan ingat, lawan kepada ikhlas itu adalah riya. Kita dah bahas malam, sekiranya kita tidak ambil berat tentang ikhlas, walaupun ikhlas itu tidak nampak, dan bukan ikhlas bukannya pengakuan, bukan suruh mengaku aku ikhlas, tidak. Ikhlas itu adalah satu proses kefahaman. Catat tu, ikhlas itu satu proses kefahaman di dalam beramal, yang mana yang dipegang oleh niat, tujuan. Lalu tujuan ini akan menjaga amalan dia balik, agar sepanjang dia beramal tidak lari tujuan. Itu ikhlas. Jadi kata Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, boleh jadi amalan yang kecil, boleh jadi amalan yang kecil jadi besar, boleh jadi amalannya besar jadi kecil kerana amal, kerana niat. Betul Tuan Jeffrey Syawal, kenapa orang pakai haji sama je? Itulah belajar tentang ikhlas. Bukan kata tidak boleh nak pakai yang cantik. Islam tidak melarang nak pakai cantik. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah tu maha cantik dan sukakan kepada kecantikan. Cuma sama tu dalam ibadah haji. Cuba lihat umrah. Umrah ni pakaian sama. Putih tu bukan rukun syarat sah umrah pakai putih, tapi putih tu nak bagi faham lah. Ulama dah cantik dah. Bayangkan kalau kata kain umrah tu boleh duk pakai macam-macam jenis, pening lah pula kita. Cuma nak bagi faham, sama je. Siapa pun, dia ni ada harta ke tak ada harta ke, dia ni siapa ke, ada pangkat ke tak ada pangkat ke, sama. Jadi maknanya ikhlas ni membentuk kita bersih daripada campur tangan makhluk melihat. Sebab tu lawan ikhlas, lawannya riya. Riya untuk makhluk, untuk dipuji. Ingat, kata kunci riya itu adalah untuk dipuji, untuk ditumpukan, ya. Jadi maknanya sekarang, kalau kita pakai tadi untuk dipuji, tapi seorang-seorang tak ada siapa puji, jadi kita malas nak pakai. Malaslah nak pakai cantik-cantik ni, malaslah nanti tak ada puji. Suami, agak suami langsung tak puji. Satu apa, kamu tak puji Ustaz? Keji lah kata. Siap saya itu hari pakai cantik-cantik, dia kata saya buang tebiat Ustaz. Malas saya nak pakai. Nampak? Jadi bagaimana kita hari ini nak memahami perkara ini? Maka kita memahami tentang proses itu. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, ni bukan soal tutup aurat. Tutup aurat tu sudah wajib. Ini pakainya maknanya sekarang dia pakai berhias. Puan Nur Aini Jahuri, maksudnya sekarang dekat rumah, kat luar tu memanglah kan tutup aurat. Sekarang ni duk pakai cantik-cantik tu tunjuk siapa? Kata kuncinya dipuji. Kebanyakannya kita kalau dengan orang mesti akan nak jaga penampilan, tapi kalau seorang-seorang tak nak jaga penampilan, selekeh je, tak mau kemas-kemas tu. Untuk apa? Sebab itu hati-hati.
Sebab itu lagi sekali dunia ni akan menipu kita. Kita beli dunia untuk perhiasan, untuk bermegah-megah. Mengaku je. Habis cerita, tak payah nak kona-kona jawapan tu. Mengaku je. Surah Al-Hadid ayat 20, boleh rujuk balik. Nak bermegah-megah kita ni, pakai baju cantik, baju mahal untuk megah-megah. Itu je. Jadi nak bermegah-megah sajalah kita ni. Ya Allah, 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 Allah. Jadi maknanya sekarang, bukannya hanya sekadar dari mulut. Dia inginkan pujian. Sebab itu kalau kata orang perempuan, memanglah aurat jagalah, siapa suruh tak jaga? Orang datang jaga. Cuma sekarang ni kebanyakan perhiasan-perhiasan yang ada pada orang perempuan tu pakai untuk siapa? Make-up tu pakai untuk siapa? Kalau untuk Allah, tanya balik. Kenapa aku sorang-sorang aku tak pakai macam ni? Dia kata gila. Nampak? Oh, untuk Allah je gila. Untuk orang tak gila. Untuk orang lebih gila kalau buat kerja macam tu. Sebab apa? Untuk orang ini akan merosakkan diri. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya begitu. Maka kalau jumpa Allah, maknanya untuk Allah, seorang-seorang pun sama, ramai-ramai pun sama. Seorang-seorang pun sama, ramai-ramai pun sama. Kita malu nak bawa baju kotor kat luar, tapi seorang-seorang kotor tak apa. Allah tak nampak. Malu dengan dosa, nanti orang tahu, tapi Allah tak tahu kita buat dosa. Sekadar nak menutup dosa kerana orang takut, orang malu, jatuh image, jatuh kita punya penampilan. Subhanallah. Maknanya kita hanya nak lari daripada makhluk, tak nak lari daripada, tak nak malu daripada penglihatan Allah. Jadi sekarang ni cuba PKP ni, berapa kali kita duduk pakai elok-elok kat rumah? Dia basic ni. Berapa kali kita solat dekat rumah, orang lelaki pun dia bantai t-shirt dengan kain plekat dia. Tu dia. Cuba kita serius. Seorang-seorang ni kita untuk Allah. Allah jadikan kita untuk Allah. Di mana pun kita berada, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, maka di situlah kekuasaan Allah. Maka bila kata hidup kita untuk Allah, kita akan jaga penampilan, kerana kita ini hamba Allah. Saya nak buat analogi hamba Allah. Wakil Allah ataupun hamba Allah ni ibarat pekerja. Baik, pekerja. Kita ni tak berharta, duit pun tak ada, tapi bekerja dengan orang yang berharta. Katalah bekerja dengan raja. Bila bekerja dengan raja, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, jadi maknanya bila bekerja dengan raja, kita akan ikut apa raja punya pattern. Walaupun kita jenis tak suka pakai kasut, tiba-tiba datang istana kena pakai kasut kilat, kena pakai kot, kena smart. Kenapa? Mewakili raja. Tapi kita sebenarnya bukan macam tu. Sebab bekerja dengan raja. Jadi kita akan ikut raja. Samalah kalau kita jadi hamba Allah yang maha cantik, kita setiap masa kena cantik. Kalau kita jadi hamba Allah yang maha penyayang, setiap masa kena sayang. Bukan dengan orang ni sayang, dengan orang ni benci. Maka kita bekerja atau kita adalah hamba Allah dengan Allah. Bila kata hidup dengan Allah, make sure kita hari ni duk faham. Tengok seorang-seorang diri tu, betul ke kita ni? Bagus, alhamdulillah. Mana yang dah buat, syukur alhamdulillah. Jadi tapi jangan duk pakai sebab suami suruh pula. Pun kena betul. Jangan pula salah faham pula. Bila kata untuk Allah, iktikadnya hanya untuk Allah. Jadi Allah suruh pakai depan suami, Allah suruh, bukan suami suruh. Suruhan itu datang daripada Allah. Allah suruh berhias depan suami. Maka ketika sepakat cantik ni, walaupun suami tak suka, ada juga suami jenis kata kamu jangan buang terbiat. Ada juga suami yang macam tu. Ataupun kalau suami suka, jangan kata sebab suami suka. No, salah nanti. Jadi sebab Allah suka, sebab Allah suruh. Allah yang suruh saya ini hamba Allah, jadi saya buat itu Allah suruh. Jadi kalau Allah suruh, sekarang saya kena pakai lah elok-elok, walaupun abang tak suruh.
Jadi supaya kita tak adalah asyik-asyik suami tak suruh, jadi saya tak pakailah. Oh, letih dah macam tu kalau semua nak kata suami suruh tak suruh. Okey. Jadi maknanya di sini clear. Jelas. Kita kena serius. Ini baru kita cerita bab kepahaman basic. Asasnya. Ini kaitannya dengan almarhum Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Lepas pada ni kena tanya diri kita. Kena tanya diri kita. Adakah kita membeza-bezakan keadaan? Adakah dengan orang, kalau orang tu high class sikit, ada harta sikit, kita pakai pun smart. Kalau jumpa orang yang low class sikit, kita layan pun low class. Itu tidak ikhlas. Ikhlas ni sama. Orang yang hebat ada kedudukan pun sama layan, dengan yang kata kalaupun dia tu orang miskin pun sama layan. Sama. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, puasa untuk diet. Habis. Kalau puasa dia niat untuk diet, tak ada pahala. Okey. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi itu kata Ibnul Mubarak tadi, boleh jadi amalan yang sedikit, yang kecil, boleh jadi besar sebab ikhlas. Boleh jadi amalan yang besar jadi kecil ataupun tiada nilai kerana ikhlas. Jadi ikhlas menjadi timbang tara, menjadi kayu pengukur bagi satu-satu amalan itu, tetapi bukan manusia yang ukur. Malah bukan diri yang ukur, tapi Allah Azza wa Jal yang mengukur. Okey, clear. Dalam hadis yang panjang, mafhum hadis. Dalam kitab Penawar Hati ada cerita bab ni, mafhum hadis. Ada 3 golongan yang akan mula-mula dihisap di hadapan Allah SWT. Ada 3 golongan, ya, yang akan dihisap oleh Allah SWT mula-mula sekali. Yang pertama adalah golongan yang syahid di medan perang. Syahid di medan perang. Yang kedua, golongan orang yang tilawatul Quran, baca Quran. Yang ketiga, golongan orang yang banyak sedekah. Tetapi 3 orang ini, Allah kata apa dalam hadis itu? Nabi kata, kazabta, kau pembohong. Terkejutlah. 3 amalan itu bukan amalan yang kecil, amalan yang besar. Memang besar. Syahid, amalan besar. Baca Quran, amalan besar. Sedekah, amalan besar. Jadi sekarang ini kita melihat apabila kazabta, pembohong katanya. Pembohong. Sebab apa? Rupanya si syahid ini dia nak melihat orang pandang dia mati syahid. Allah dia tahu. Si pembaca Quran ini dia nak orang mendengar alunan suaranya, nak perhatian tanpa sedar benda ni berlaku. Allah Rabbi. Ahli sedekah ini dia nak dilihat bahawa dia ni ahli sedekah. Maka Allah kata kazabta, masuk finnar, neraka. Allah. Bayangkan amalan yang besar hancur begitu saja kerana tiada ikhlas. Penting tidak ikhlas ni? Penting. Sebab tu menjaga keikhlasan atau membina ikhlas itu menjadi tuntutan. Jangan lagi pandang remeh atau kita kan jadikan alasan. Ikhlas itu alasan. Okey. Satu perkara yang kita kena garis pandu dekat sini, kebanyakan kalau bicara bab ikhlas jadikan alasan. Payah ikhlas ni ustaz. Susah ustaz. Anak mak bagi alasan. Dia tak nak belajar. Patutnya ikhlas ustaz. Oh, penting ya. Oh, kalau tak ada ikhlas tak jadi. Patutnya dia kena ada satu kesungguhan. Macam mana kita berbahas bab syirik, kita takut kita berlaku syirik, dan kita juga kena faham bab ikhlas. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu kalau kita lihat kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, seluruh manusia akan binasa kecuali orang-orang yang mengetahui. Mereka juga akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Tetapi mereka juga akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Pertama,
Pertama, semua manusia akan binasa kecuali orang yang mengetahui. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata lagi, semuanya mengetahui akan binasa kalau dia tidak beramal. Dan yang ketiga, semua yang beramal akan binasa kalau dia tidak ikhlas. Subhanallah. Jadi kita bicara baiklah ni, patut kita wujud dalam hati kita kebimbangan. Sebab tu jangan selesa dengan amal. Jangan selesa dengan amal. Sebab itu ulama tidak meletakkan keselesaan dengan amal, dan dia tidak selesa apabila menjadi perhatian. Itu maksud dia. Bukan kata tidak boleh tunjuk, tetapi kita bimbang. Kalau dah terbiasa dipuji, terbiasa menjadi perhatian, kita bimbang-bimbang. Kita buat satu perkara kerana perhatian. Sebab tu kita tidak boleh ada satu perkara yang dibuat kerana keadaan. Tak boleh, ustaz, saya kena buat. Kalau tak buat nanti sekarang kesian orang tu. Kesian orang tu. Patut buatlah sebab Allah suruh. Selesai. Ya. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka di sini kalau kita lihat, sebab tu kena kita faham dulu, ikhlas itu kefahaman, proses untuk memahamkan diri. Proses untuk memahamkan diri kepada tujuan kita beramal. Itu betulkan tujuan. Jadi jangan selesa. Jangan selesa dengan apa yang dilihat oleh manusia. Tapi bimbanglah apakah ia dilihat oleh Allah. Jadi bila kata berikhlas, kita akan mula beralih perhatian. Adakah ini dilihat oleh Allah? Ubahlah kat situ tujuan ke. Aku ini memang manusia suka lihat aku, tapi adakah Allah lihat aku? So soalan-soalan macam tu kena ditimbulkan. Soalan-soalan, adakah Allah contoh kita type status. Kita send. Sebab tu kata guru saya, Ustaz Bustamam Abdul Latif, pengetua Samtah dulu. Ustaz Bustamam ni pengetua saya dulu 1998. 1998 ya. Lama ni cerita. Setiap pagi, setiap kali perhimpunan, setiap perhimpunan pagi dia akan ingatkan perbetulkan niat. Dia akan ulang. Maka kita boleh tiru perkara yang sama. Maka kita kena kata pada diri kita, perbetulkan niat. Jadi seperti contoh, kita nak type status. Type status, kita nak orang terima kita punya status atau Allah terima status kita tu, tulisan itu. Ada orang, wah, seronok bila diterima oleh manusia, tapi Allah terima tidak, kita tak ambil peduli. Jadi ini yang kita kena meletakkan kedudukan kita. Jadi bila kata perbincangan ikhlas itu high class, bila high class, jangan selesa dengan amalan yang sedia ada. Kita kena sentiasa, ini low class amalan aku ni. Amalan aku ni low class ni. Bila kita ada kerisauan, kebimbangan amalan kita ni low class, di situ akan datangnya menjaga. Dan sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi maknanya di sini, kalau kita lihat di sini perbahasan ya. Yang kedua, saya nak bagi contoh perbahasan tadi ambil pada almarhum Datuk Abah Hasanuddin Al-Hafiz. Perbahasan yang kedua saya nak ambil pada Sohibul Samah Datuk Syukri Mufti Kelantan. Suatu saya bermuzakarah dengan beliau, dan antara kitab yang disarankan kepada saya untuk mendalami dan mengkaji itu adalah Tazkiyatun Nafs, Dr. Said Hawa. Tazkiyatun Nafs, Dr. Said Hawa. Waktu itu beliau kata, saya minta nasihat pada beliau. Ini saya kongsi ya, perbincangan. Jadi waktu itu saya minta nasihat, apa yang paling yang nak kena jaga ni Tok, katanya. Minta nasihat saya. Lalu dia pun kata perkara yang sama, menjaga keikhlasan Allah. Dia niat dia
dia nasihatkan saya suruh menjaga keikhlasan dalam beramal. Ringkas saja. Nampak bunyi ringkas, tapi susah ya Allah. Sebab apa? Dia berkenaan dengan dalaman kan. Yang tak nampak, yang nampak pun payah jaga. Ini kan yang tidak nampak. Ada pun kita tidak boleh jadikan alasan. Kita tidak boleh jadikan alasan. Malah kita kena put effort, lagi kena teliti lah. Contoh. Baik, maka di sini kata beliau, dia kata kat saya nak buat satu cerita kawan saya. Dia cerita tamsil lagi contoh. Kawan saya ni guru Al-Quran, Al-Hafiz katanya. Ni beliau sendiri cerita. Dia kata murid dia ribu-ribu murid dia. Satu ketika tu dia cakap kat saya, kawan Datuk Syukri ni, Datuk Mufti Kelantan kita ni, kawannya seorang guru Quran Al-Hafiz, ribu-ribu anak murid. Satu hari guru Quran ni berborak dengan Datuk Syukri Mufti Kelantan. Ni apa yang diceritakan pada saya bilhal. Maka kata guru Quran ni, kata dia berkata begini, apalah orang-orang yang dah hafal Quran ni, kalau boleh janganlah duk tengok-tengok Al-Quran tu lagi. Kita kan dah hafal Al-Quran katanya. Jadi jangan ada Al-Quran lagi dekat di tangan itu. Baca terus saja sampai kita boleh baca sampai tanpa tengok Al-Quran. Sebab guru Quran ni memang dah hafaz 37. Nak jadi cerita, mana dia ternampak diri. Maka Datuk Sri kata, ini dah cakap lain ni, bunyi dah lain dah. Maka ketika jadi imam, satu ketika tu jadi imam dan Datuk Syukri jadi makmum, surah ayat Quran tu basic ke, tak boleh, tak masuk, tak ingat, tak ingat. Maka tu di situ Datuk Syukri kata, tengok ikhlas ni sekejap je Allah boleh buat. Ketika orang tu hilang keikhlasan, sekejap saja Allah cabut, Allah cabut macam tu je. Sebab apa? Dia sudah melihat diri dia, terlihat diri. Jadi ikhlas ni juga boleh kita nisbahkan apabila terlihat diri yang berkuasa atau berusaha untuk mendapatkan amalan itu. Tak ikhlas juga. Sedangkan amalan setiap perkara itu la haula wala quwata illa billah bi qudratillah. Maka apabila kita melakukan amalan yang kelihatan itu, yang terzahir itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kelihatan kita berbuat baik, baik itu nama Allah. Jadi antara kaedahnya adalah dengan kita memahami kembali istilah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Jadi maknanya di sini bahawa kembalikan kembali perbahasan dalam amalan semuanya itu mesti dengan nama Allah, dengan izin Allah, milik Allah. Selesai. Itu dia maksudnya, sentiasa perbarui niat. Ringkasannya begitu. Tadi syarahnya panjang-panjang, tapi ringkasannya betul tidak kubur untuk Allah ni. Selalu tanya diri kita, Bismillah dengan nama Allah. Baik itu nama Allah. Kalau kelihatan baik, orang tengok kita baik, wallahi kena nafikan. Di sinilah cara kaedahnya. Sebab tu setiap amalan yang dikurniakan pada kita itu dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kelihatan baik, maka baik itu kembalikan kepada Allah. Itu kaedahnya. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi begitu, bagaimana kita nak memahami kedudukan ikhlas itu? Makanya di sini kata Al-Imam Fudail rahimahullah ta'ala. Ini tarif dia. Imam Fudail rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa yang dinamakan ikhlas itu adalah amalan yang dilakukan tiada bahagian lain melainkan hanya untuk Allah. Tiada bahagian lain di dalam amalan itu melainkan semuanya Allah, kata Imam Fudail rahimahullah ta'ala. Tapi jika amalan tersebut untuk selain Allah, maka dinamakan riya. Maknanya tadi ada unsur pujian, ada unsur keakuan, ada unsur-unsur kebendaan.
Ada apakah unsur-unsurnya? Tadi. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, ya. Jadi bayangkan, memang iblis itu diuji keikhlasannya. Iblis teruji keikhlasannya. Ikhlas ni maksudnya teruji bahawa dia ini mulia dengan Allah atau mulia dengan amal. Nah, iblis teruji dengan amalan dia itu, dia rasa mulia dengan Allah atau mulia dengan amal. Kita kan ada i'tiqad yang jelas, mulia kita itu hanya dengan Allah, mutlak. Tak ada melainkan Allah, illallah. Okey. Dia apabila melibatkan perbincangan tentang Allah, kita tidak perlu ambil kira atau ambil kesan penilaian manusia. Ini yang payah, sebab kita diajar untuk mengambil kira penilaian manusia. Orang yang alim, orang yang ada pengajian atau kefahaman, dia tidak akan mengambil alih kesan kepada setiap amalan. Dia tidak akan ambil alih, kamu ni buat ni tak ikhlas ni. Dia tak akan cakap begitu. Orang-orang yang alim, orang-orang yang warak, orang-orang yang tahu tentang amalan, dia tidak akan campur tangan amalan seseorang itu antara dia dengan Allah. Dia cakap gitu je. Kalau dia buat dosa, maka itu dia dengan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya hati, bukan dosa yang nampak. Kalau nampak depan mata, hukum jelas-jelas buat salah, buat mungkaran, mungkar dengan tangan, mungkar dengan perbuatan, mungkar dengan penganiayaan, maka ditegur. Tapi kalau melibatkan perbahasan dalaman, soal dia ikhlas tak ikhlas, soal dia baik tak baik, soal dia sayang tak, ulama tidak akan masuk campur urusan hati. Cuma dia mengajar bagaimana hendak membentuk hati. Dia akan ajar. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Maka di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah, baik-baik kita lihat lagi. Langkah pertama bagi seorang hamba, jadi step, kita nak road to jannah ni. Bila kata road to jannah, menuju kepada Allah, menuju ke syurga itu kerana panggilan Allah, ini semuanya mesti niat. Imanan wahtisaban. Baik. Bila kata imanan, itu iman itu hanya Allah. Bila sebut imanan Allah, dan sudah pasti dia bila kata hanya Allah, dia akan membentuk ikhlas. Sudah pasti orang yang ikhlas ini orang yang bertakwa, sudah pasti. Sebab bila dia menjaga keikhlasan iman ni, iman, dia nak menjaga iman daripada tidak selain Allah. Dan iman ni, iman, dan kita dah mengucap 2 kalimah syahadah, kita dah kalimah thayyibah. Bila kata iman, maka dia nak jaga keimanan ini. Maka apa yang kita nak jaga? Kita nak jaga keikhlasan dia. Keikhlasan ini akan membentuk kepada ketakwaan. Itu dia. Jadi perjalanan dia, keimanan akan membentuk keikhlasan. Keikhlasan ini akan menjaga balik keimanan itu, menyebabkan dia akan menjadi orang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Maka di sini langkah pertama, kata Imam Syafi'i rahimahullah, langkah pertama bagi seorang hamba yang ingin taat kepada Allah, hendaklah dia mempelajari niat lalu memperbaikinya dengan amal. Maka seiring. Hendaklah dia mempelajari niat lalu perbaiki dengan amal. Makanya di sini niat ini adalah barang yang perlu difahami dan dipelajari, dan ia adalah berbicara soal tujuan. Niat sama dengan tujuan. Ikhlas itu berbicara soal tujuan. Ikhlas itu tujuan. Jadi tujuan ini seringkali kena diperbetulkan tujuan, seringkali kena difahamkan tujuan, seringkali perlu didasari, perlu dihayati tujuan. Baik, bila kata tujuan je untuk Allah, maka sudah pasti Allah akan dominan hidup dia. Apa maksud Allah dominan hidup dia? Maka seluruh perwatakan dia ini akan reflect kepada kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Kalau Allah kata suruh tutup aurat, dia akan tutup aurat. Kalau Allah kata solat awal waktu, dia akan solat awal waktu. Kalau Allah kata suruh an-nazafatu minal iman, dia akan jaga kebersihan. Kalau Allah kata jangan syirik, dia akan kata jangan syirik. Maka dia akan dominan. Allah akan dominan dia. Makna bila kata dia dah nampak tujuan dia itu Allah,
maka segala kehendak Allah dia akan penuhi, dia akan turuti sebaik mungkin, seazam mungkin. Itu dia maknanya memenuhi kehendak Allah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi maknanya seringkali atau setiap kali kita beramal, jangan lupakan tujuan kita. Kita dah niat dah. Kita dah niat dan kita ingat niat itu adalah saja aku solat, solat itu kita niat pada amal. Ya, setiap amalan perlukan niat. Tetapi niat yang besar itu adalah lillah. Kan? Lillah kata itu niat tu setiap kali Allah untuk Allah. Setiap kali itu untuk Allah. Ya Allah untuk engkau ya Allah. Ya Allah untuk engkau ya Allah. Ada kena untuk engkau ya Allah. Bismillah dengan nama Allah bukan dengan nama aku. Dengan nama Allah bukan dengan nama aku. Aku boleh buat ini dengan nama engkau. Ni rumus dia. Rumus tauhid dalam hidup. Cuba catat rumus ini. Baik, maka bila kata rumus tauhid dalam hidup ini berbicara soal nak membina niat dengan benar. Nak membina niat dengan benar ini, baik, sebelum tu kita tengok perumpamaan. Dalam perbahasan ikhlas yang dibawakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dan Tazkiyatun Nafs karangan Dr. Said Awar, memberikan perumpamaan malah merujuk kepada surah An-Nahl ayat 66, yang mana yang bermaksud berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Baik, maka di sini khalis ataupun mukhlisin lahuddin diterjemahkan di sini adalah benda yang bersih. Benda yang bersih dari campur tangan lain daripada Allah. Rumus tauhid dalam kehidupan ni kita tengok sandarannya daripada perbahasan kitab Tazkiyatun Nafs. Kita tengok perumpamaan surah An-Nahl ayat 66 ya. Maknanya perumpamaan susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan oleh orang yang meminumnya. Maknanya dia tidak bercampur. Jadi ya benar Tuan Jeffrey. Bila kata suruh anak-anak, suruh isteri, kata Allah suruh. Yang kata saya suruh. Dan apa yang saya kata ini pun Allah suruh, bukan saya suruh. Nabi suruh, bukan kata saya suruh. Tiada saya. Maka di sini bersihnya itu adalah tidak dicampuri oleh darah atau tahi atau sesuatu yang dapat mencampurinya. Maknanya perumpamaan ikhlas ini seperti susu yang tidak bercampur dengan tahi dan apa saja yang boleh mengotorinya, darah. Okey, baik. Maka di sini apa yang kita nak faham dalam rumus tauhid dalam hidup kita ni adalah baik begini. Kita mengambil balik rumus surah Al-Alaq ayat 1. Rumusnya adalah dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni kita pakai. Dengan nama Allah. Baik. Maka bila kata dengan nama Allah, maknanya kita boleh sedekah ni kerana dengan nama Allah aku boleh sedekah. Kalau tidak ada nama Allah yang kaya, maka aku tidak boleh sedekah. Jadi kata kuncinya adalah dengan nama Allah. Dengan kasih sayang Allah lah aku boleh menyayangi. Kalau tidak kerana kasih sayang Allah, maka tidak boleh aku menyayangi. Dengan kekuatan Allah lah aku boleh melakukan ibadat. Kalau tidak kerana kekuatan Allah, maka aku tidak akan ibadat. Ini dipanggil rahmatullah. Rahmat, Allah rahmat. Allah rahmatinya. Allah rahmatinya apabila Allah izinkan antara kekuatan sifat-sifatnya, kebesarannya itu diterjemahkan pada diri kita, dan kita pula diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan kembali dengan sifatnya, dengan nama Allah. Ini rumus kita. Dengan nama Allah. Jangan bawa nama sendiri. Saya ni, kalau hilangkan saya tu, saya, jangan banyak saya dalam hidup ni. Allah. Jangan nak double naik, saya pun naik, Allah pun naik, saya pun naik, Allah pun naik. Dah. Berlumba-lumba saya dengan Allah ni. Ada sign agreement ke apa? Sebut dia Allah yang bagi sedekah ni, habis cerita. Bukan saya. Allah kayakan saya, ni harta Allah semua. Biar Ramli dah cakap dah, ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Boleh tidak? Itulah kadang-kadang kita mungkin tahu tapi kita tidak melaksanakan, payah. Sebab kalau kita sebut nama Allah, nama kita kat mana? Terasa tidak?
Nafsu kita aku mana aku. Takkan semua bagi ke Allah. Aku mana aku? Tak boleh ni. Nampak. Datang dia punya persaingan tu, diri tu nak juga. Nama aku ni, nama Farid ni. Ni Allah punya ilmu, bukan Farid punya ilmu. Jadi si Farid ni, Farid yang duk terkesan dengan nafsu ni, dia akan macam, takkan tak nak puji aku pula. Ilmu tu aku yang penat-penat bercakap, takkan aku tak ada kredit sikit pun. Nampak? Aku yang penat-penat, aku yang letih, aku yang tersandar, aku yang ini, aku. Saya. Dan sekali yang baik tu saya. Habis. Jangan banyak saya dalam hidup ni. Banyakkan Allah. Kata guru saya, banyakkan Allah dalam hidup. Dengar macam pelik, banyakkan Allah Ustaz. Maknanya banyakkan lafaz Allah. Allah. Ni Allah punya. Kita ni Allah bagi. Kuasa Allah ni kuasa Allah. Dengan kuasa Allah. Saya tak ada kuasa. Macam mana boleh bagi sedekah banyak-banyak ni? Dengan kuasa Allah, bukan kuasa saya. Saya tak ada kuasa. Tak ada. Saya tak tahu menahu benda-benda ni. Jangan malu nak nafikan diri tu. Jangan malu. Sifat kita ni sangat rasa malu sangat kalau nak nafikan diri kita ni yang memang asal memang tak ada apa-apa ni. Sibuk nak interframe orang panggil. Kita ni nak interframe juga muka kita ni. Ni muka ni. Kalau aku tak buat baik ni, aku tak jadi ni. Sibuk kita nak interframe. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah. Dengan nama Allah. Bila sebut dengan nama Allah, kalau orang kata dia ni kuat sedekah, dengan nama Allah sedekah tu, bukan nama saya. Sebut, nafikan. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi kalau kita lihat contoh, ada isu tentang Rohingya. Jawab sikit soalan tentang Rohingya. Macam mana terjemahkan kasih sayang Allah ni Ustaz? Khair, begini. Satu perkara yang Nabi ajar satu benda yang kita kena faham. Bila orang yang menyayangi Allah ni, dia akan berkata baik atau diam. Tutup. Fal yakul khairan aw liyasmut, diam. Kita tak tahu, kita tak boleh nak komen, malah nak kecam, nak maki jauh sekali. Tak boleh. Allah tak bagi. Ustaz, tapi dia buat jahat, itu pihak berkuasa ada. Pihak berkuasa ada kuasa untuk melihat perbuatan mereka. Kita orang beriman, tanda kita sayangkan Allah dan sayangkan makhluk. Allah cela untuk mencela ciptaan dia. Tak boleh. Melainkan celaan yang telah ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah Al-Lahab, celakalah atas Lahab, Abu Lahab. Bila ada nama tu boleh. Selagi tak ada, tak boleh kita nak cela, nak maki, tak boleh. Jadi kita kena atasinya dengan kasih sayang. Maknanya jaga lisan, supaya kita nak jaga kita ni hamba Allah. Kita ni tidak boleh cakap sebarang. Kalau kita benci dengan satu perkara tu pun, orang yang sayang dia tidak akan keluarkan kebencian itu. Dia akan tahan. Dia tidak akan maki, dia hina, dia jatuhkan, malah dia buat provokasi. Pihak sana kalau dia nak buat, itu dia punya pasal. Kita orang beriman, orang Islam yang benar-benar ada iman, dia tidak akan mengatakan keluar kata-kata kesat. Itu bukan orang Islam. Soal mereka nak ambil, nak berebut macam-macam lah, spekulasi kan. Saya nampak spekulasi lah ini dan dia nak tocang lah ustaz dia. Itu pihak berkuasa adalah caranya. Kita akan cegah lah dengan tangan tu. Pihak berkuasa yang buat kerja, bukan mereka tak buat kerja. Kita pun kadang-kadang main tabur semacam cakap. Inilah sekarang, kalau kita fanatik, saya tengok ni, tolonglah, alang-alang saya dah cakap tentang ni, apa, jabatan netizen. Ada pula jabatan netizen tu. Ni kalau kita suka kat satu perkara, kita suka sangat, kita ni hulu berlebih-lebihan. Kita akan backup kau backup. Kalau kita benci, kita maki habis orang tu. Bam kita maki. Sampai terduduk kawan tu. Buka aib, cari tajassus, buka sana, buka sini. Islam tak suruh macam tu. Islam suruh jaga lisan, Nabi suruh jaga lisan. Kadang-kadang kita ni nak mengata, ni kasih sayang sesama insan.
Kasih sayang sesama insan ini adalah man muslimu. Al muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Al muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Apatah lagi orang yang ada Allah, dia tidak akan komen sebab ini semua dari Allah. Jangan sebarang komen sedang penonton. Jangan sebarang komen. Sebab tu saya susah nak bagi komen. Takut salah komen. Wallahu alam. Kalau bidang teknikal kita komen lah, masukkan hukum hakam yang jelas. Itu pun ada yang lebih arif nak komen. Kita ni sentiasa tengok diri kita bodoh, sudahlah. Jangan tunjuk pandai lah kita ni. Duk pandai-pandai macam pandai. Kita ni alamal insan amalam ya'lam. Nampak bodoh kan bagus. Ini nampak cerdik tapi bodoh, nak buat macam mana? Saya nilai sekali bilhal dengan Datuk Syukri Mufti Kelantan. Sebab saya banyak ada sesi tu, Allah izinkan saya banyak muzakarah dengan beliau. Satu ketika tu saya bawa satu hadis tentang ruqyah. Hadis Nabi tentang ruqyah. Bahasa tentang ruqyah ni mana ada berkaitan tentang amalan. Saya tunjuk pada Sohaib Usama, saya tunjuk. Tok, minta sikit komen. Tahu beliau cakap apa? Beliau cakap, wallahu alam, ana tak arif bidang ni, anta kena tanya orang yang arif bidang ruqyah. Nampak tidak? Oh, dah duduk posisi mufti tu, dah boleh keluarkan fatwa kot. Tapi ketika kita komen, kita minta nasihat benda yang dia tak tunjuk pandai. Tak tunjuk pandai. Jadi jangan mandai-mandai lah komen. Jadi lebih baik diam, kan senang. Kita jadi masalahnya komen tak ikut ilmu, ikut nafsu. Ikut nafsu. Ni satu kes lagi ni, ikut nafsu komen ni. Ni alang-alang ni duk cerita ni tentang kasih sayang sama insan. Ni kasih sayang dengan Nabi ni. Bila cerita kasih sayang dengan Nabi, sila berhati-hati sikit berbicara soal Nabi ni. Ada satu sebut kan tak boleh. Ada satu ni lah orang ni. Ada satu golongan ni, dia nak nafikan poligami. Dia kata poligami ni kahwin 4 sunnah. Lepas tu dia kata tak, kahwin 1 je sunnah. Dia tak kahwin lagi. Yang cakap tu tak kahwin lagi. Kahwin 1 je sunnah, 4 tak sunnah katanya. 4 tak sunnah katanya. Sedangkan perkahwinan tu sunnah. 1 ke 4 ke sunnah. Perkahwinan itu sendiri sunnah. Tapi dia nafikan. Terus tengok perkataan kalau cakap ikut emosi, ikut nafsu. Dia cakap apa? Nak sangat ikut 4 sunnah. Kalau betul ikut 4 sunnah, kahwinlah dengan janda tua katanya. Nabi kahwin dengan tua-tua lah katanya. Subhanallah, mulut. Ini orang yang ada pengaruh ni bercakap. Mulut tak jaga adab cerita soal Nabi SAW. Mana boleh cakap macam tu? Malah kita dah syarah tentang Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminin. Isteri-isteri Nabi. Siapa kata Nabi kahwin dengan perempuan tua? Siapa kata? Ingat Nabi ni spesies macam kita, takut bini ke? Oh, kahwin dia cari orang tua. Fitnah atas nama Nabi SAW. Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Itu umur 40 tahun. Nabi SAW umur 25. Kenapa Nabi tak kahwin waktu itu? Sebab waktu itu orang lain perempuan semua kafir Quraisy. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Allah jaga fitrah, tak menyembah berhala. Mana boleh kahwin dengan kafir Quraisy? Satu. Keduanya, lepas Nabi hijrah, Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat. Lepas hijrah, jadi lepas berhijrah, Nabi berkahwin dengan Saudah radhiyallahu anha, umur 50, sebaya dengan Nabi. Selepas itu Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah 9 tahun, kemudian Hafsah 18 tahun, 30 tahun, 29 tahun, 35 tahun, 20 tahun, 35 tahun, 17 tahun, 36 tahun, 20 tahun. Dan Nabi waktu itu umur 50, 55, 56, 59. Yang terakhir Nabi berkahwin umur 61 tahun, berkahwin dengan Mariah binti Sa'mun umur 20 tahun. Mana kata kahwin dengan orang tua? Bercakap kalau dah tak suka hukum poligami, jangan cakap ikut suka. Main suka-suka cakap, saya marah. Tapi sebab malas kita nak komen kat situ. Mulut tak ada adab cerita tentang Nabi SAW. Ni tanda sayang, tolong jaga mulut.
Isteri-isteri kalau kata sayang suami, jaga mulut ni. Jangan condemn suami, jangan downkan suami. Suami pun kalau betul sayang kat isteri, jangan downkan dia. Jangan lekehkan dia. Mentang-mentang lah dia ni tak ada duit suri rumah, oh kita lekeh dia, kau kita bagi dah. Tak boleh. Sebab itu bercakap ni hati-hati. Ni kata kita komen. Saya nak cerita komen ni. Bila kata ikhlas ni, bercakap ni ikhlas ni maknanya biar bercakap dengan Allah. Kalau tidak ada Allah dalam hati, jangan cakap. Nanti keluar tu semua nafsu. Jadi cakap subhanallah. Satu dah cakap tak tahu dah, cakap kahwin dengan tua, lepas tu tak ada adab pula tu cakap. Macam mana ni? Hanya tahu-tahu yang faham-faham siapa yang saya maksudkan. Saya tak nak fokus pada individu sesiapa pun. Dan ini menjadi satu penyakit lah ni. Penyakit akhir zaman ni, tiada kasih sayang. Kita ada krisis kasih sayang, tak ikhlas. Ini ada ciri tak ikhlas tu, dia tak ada kasih sayang. Sebab orang yang tak ikhlas, dia tak ada kasih sayang. Orang yang tak ikhlas, dia tidak ada kasih sayang. Sebab ikhlaskan Allah. Okey, baik. Kenapa orang ikhlas tak ada kasih sayang? Mari kita tengok. Kenapa orang ikhlas tak ada kasih sayang? Kerana ikhlas kan dengan Allah. Ikhlas tu kan dengan Allah. Kasih sayang itu nama Allah. Perasaan mungkin, sebut mungkin, tapi memiliki kasih sayang tidak. Allah tak bagi. Allah tak bagi dia memiliki kasih sayang. Sebab itu, isteri-isteri yang mana tidak ikhlas menyayangi suaminya, ketika Allah uji perangai suami itu, contoh perangai suami itu buat perangai buruk ke, ini selagi perangai yang tidak pergi kepada menzalimi secara zahir lah, sekadar perangai suami, dia buat perangai ataupun suami kahwin lagi ke, dia akan terus membenci suami dia. Tengok jadi dia akan terus membenci suami dia tanpa teragak-agak. Dia akan maki, dia akan benci suami dia tanpa teragak-agak. Nampak tidak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ya, perkahwinan ni semua membela. Jadi memang kahwin tu memang membela. Tak kisah kahwin 1, kahwin 4, memang kena membela pun. Even kita kahwin sekarang kau seorang bini pun, bela lah isteri tu betul-betul. Bela dia daripada api neraka. Jangan masukkan dia masuk dalam api neraka. Semua kahwin sebab dakwah. Mana ada sebab maksiat? Ada ke kahwin sebab maksiat? Oh, kahwin 2 sebab dakwah. Sebab dakwah. Habis kahwin 1 sebab apa? Tidak ikhlas kita bercakap. Kita tidak cakap dengan Allah, kita cakap dengan nafsu. Itu nama tak ikhlas. Kalaulah kahwin nombor 2 pun dakwah, nombor 1 pun dakwah lah juga. Asal kahwin tu kerana dakwah, silakanlah kahwin. Memang kena dakwah. Kahwin memang sebab dakwah. Suami wajib dakwah isteri jadi solehah. Wajib. Kalau ada seorang isteri tak jadi solehah, memang saja-saja, memang nak kena dengan Allah Ta'ala. Allah kata, aku malaikat kata, aku bagi seorang bini pun dia saja-saja dah. Masalah Ustaz, bini saya tu tak terdidik Ustaz, macam rimau dia. Itu kena carilah jalan. Memang sebab dakwah, kahwin sebab dakwah, kahwin lagi sebab dakwah, lagi-lagi kahwin, dakwah. Habis tu Ustaz perangai buruk sebab dia tak dakwah. Sebab tak ada dakwah. Contoh ni ikhlas lagi, bicara bab ikhlas lagi. Nanti besok kita cerita bab detail sikit tentang ikhlas ni. Ini kita cerita tentang dia punya high class ataupun bincangan dia, tamsilnya. Saya cerita bab ikhlas ni, contoh penceramah lah. Saya tak berceramah. Banyak dia lebih baik menjaga hati. Bukan sekadar menjaga hati. Hati kita ni nak jaga, menjaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Menjaga Allah. Betul kan? Sebenarnya kita nak jaga Allah tu. Sebab semua yang terjadi itu biiznillah. Kita nak jaga. Sebab jangan cakap sebarang, nanti Allah tak suka. Tu dia. Bukan sebab orang tak suka, sebab Allah tak suka. Ya. Jadi sebagai contoh. Ni sebagai pendakwah. Sekarang ni dan sekarang ni bila kata dakwah, kita semangat cerita ceramah dekat orang, bumbang ceramah. Tapi bila tang isteri kita diam. Tak boleh. Anak tak terdiam. Isteri pun satu, sampai buat suami terdiam. Sampai suami terdiam.
Hebat isteri ni. Sampai suami terdiam, tak tahu nak cakap apa dah ustaz. Yang perempuan jangan syok sangat. Memang suami kena dakwah. Jangan. Jangan. Masalahnya asal tak selesai lagi buat dakwah ni. Sebab tak ikhlas. Kahwin tak ikhlas. Bila tak ikhlas, dia akan jadi malas, dia akan jadi penat, dia tak jadi dakwah. Kahwin tu sebab suami, kahwin tu orang perempuan kahwin bukan sebab Allah. Kalau sebab Allah, suami dia macam mana pun, suami dia perangai hodoh macam mana pun, kalau suami dia suruh jadi baik, dia akan jadi baik. Tapi isteri-isteri sekarang, bila nak suruh suami nak suruh dakwah, dia tengok suami atas bawah. Ya. Nampak tidak? Jadi sekarang ni nak tengok kan, tak dakwah. Bila suami nak dakwah, isteri tengok atas bawah, isteri tengok atas bawah, dah tak ikhlas. Tak ikhlas tu. Orang yang ikhlas, dia tak tengok siapa yang dia bercakap. Orang yang ikhlas dalam dibimbing, dia tak akan tengok orang, tapi dia tengok apa mesej. Dia akan dengar mesej. Kalau yang cakap itu orang yang tidak betul, tak apalah. Tapi ketika dia mesej dia sampai itu adalah perkara yang betul, yang benar, maka wajib kita ikut. Sebagai contoh, kamu tutup aurat. Ini suami ni jenis yang pakai seluar pendek ni. Suami pakai seluar pendek, suruh isteri tutup aurat. Isteri yang betul-betul kerana Allah, nak ikut tidak? Baik. Jadi maknanya sekarang ni bila kata kita sama-sama perbetulkan niat, yang ini untuk ikhlas, tak ada isu sebenarnya. Isu kita dah tahu dah sekarang ni, ya? Tak ikhlas, gunalah cara Nabi pun. Ada orang sebut cara Nabi, berapa lama kita pakai cara Nabi, rupanya tak ikhlas. Ikhlas tu tak, kita bukan buat sebab Nabi, kita gunakan Nabi ada. Ada orang pergunakan Nabi untuk kepentingan diri. Hati-hati, sebut-sebut. Ada orang gunakan Nabi untuk kepentingan diri. Abang cakap lemah lembut sikit bang, abang nak dakwah saya, Nabi tak suruh abang, padahal dia tak nak berubah tau. Padahal dia cari alasan tak nak berubah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan pagi ini, orang yang ikhlas itu, kalau kita lihat dalam perbahasan tadi, kata Imam Mufudai rahimahullah ta'ala, hanya semata-mata kerana Allah. Kalau kita lihat tadi perbahasannya khalis, bersih. Bersih ni tiada campur aduk lain. Jadi rumusnya tadi kita dah keluarkan. Rumusnya adalah dengan nama Allah. Itu rumusnya, dengan nama Allah. Bila kata dengan nama Allah, perbetulkan niat itu, perbetulkan apa? Dengan nama Allah. Ni rumus yang ambil. Apa-apa buat dengan kasih sayang Allah, saya menyayangi kamu. Dengan kudrat kekuasaan Allah, saya melakukan kerja ini. Dengan izin Allah, izin pun tak nampak lagi tu. Dengan nama lah, ambil nama. Dengan nama tu ambil. Nama ni lebih tepat, lebih dia panggil accurate. Dia panggil peletakannya terus pada tempatnya. Contoh, dengan kekayaan Allah, saya sedekah. Baik, kalau dengan kekayaan Allah kita sedekah, ada isu tak? Kalau orang nak apa ke, tak ada isu tak? Sebab Allah punya kaya kan. Jadi tak ada isu. Dengan kasih sayang Allah, saya menyayangi. Dengan kasih sayang Allah, saya menyayangi. Jadi cuba tulis bawah tu, dia punya kod dia, dia punya kaedah dia. Dengan nama Allah ni macam mana pakai? Praktikalnya, nak cerita tentang ikhlas ni, kita tak nak campur tangan makhluk. Apa campur tangan makhluk? Contoh sayang. Kita tak nak ada campur tangan diri, sayang saya. No, saya tak ada dah. Oh, sayang suami pun tak ada. Jadi cara pakainya, dengan kasih sayang Allah, saya menyayangi. Nah, terima kasih Puan Nur Khomsiah. Okey. Dengan kasih sayang Allah, saya menyayangi. Okey. Dengan kekayaan Allah, saya memberi. Dengan kekuatan Allah, saya melakukan. Maka bila sebut terus nama itu, jadi bila bukan sekadar sebut tapi memahami, memahami. Jadi kena sebut begitu, dengan kasih sayang Allah. Kita kongsi kasih sayang, kita berikan kasih sayang. Tapi kalau ada campur tangan diri, kita masih bagi alasan, susahlah, payahlah, masih nak letak nama kita, susahlah, kita nak bincang. Kita masih akan ada berdolak dalih lagi, berbolak balik. Sebab apa berbolak balik?
berbolak-balik ni, ketika kita nak kembalikan sayang itu pada Allah 100%, perasaan ni kacau, nafsu kacau. Nafsu kata tak boleh, ini engkau punya, ni engkau punya. Iman cakap Allah punya, nafsu cakap tak, engkau punya. Mula berbalah dua. Bila berbalah habis dengan kasih sayang Allah saya menyayangi. Sebut macam ni, insya-Allah. Sebut dari kefahaman. Nanti kita akan sambung lagi perbahasan ini insya-Allah pada sesi besoknya, day 5, hari kelima. Dan saya nak bahaskan tentang insya-Allah surah Al-Ikhlas dan perbahasan tentang sambungan dengan nama Allah ni. Kita akan masuk pada perbahasan Asmaul Husna. Jadi mari kita lihat bagaimana kita nak menghayati perkara ini. Sebab dengan nama Allah saja nafsu tu akan tunduk. Kalau tidak, kita masih lagi terlihat diri kita. Kalau dengan kita Allah, dengan kecantikan Allah, saya cantik ni Ustaz, bukan cantik saya, nampak? Dan ini kita dah belajar pada fasa penafian. Kita dah baca. Sebab tu diawali dengan nama Allah itu bismillah. Kita bukan sekadar sebut. InsyaAllah. Jadi itu rumusannya. Dengan nama Allah saya menyayangi. Jadi tak payahlah nak libatkan perasaan. Jadi kesimpulan awal boleh saya buat pada pagi ini, antara cirinya ya tundukkan dengan nama Allah. Sebab tu dengan Allah saja akan boleh tundukkan nafsu. Bila dah libatkan nama Allah, nafsu tu akan tunduk insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sekarang ni kita akan faham bagaimana nanti sifat-sifat ataupun kesan-kesan keikhlasan tu terjijas yang melibatkan perasaan. Sebab kadang-kadang kita confuse, ni banyak menangis ke banyak sayang ni, kita confuse. Banyak nangis ke banyak sayang, kita pening, kita tak tahu perasaan ke kebenaran. Jadi besok kita akan sambung insya-Allah dalam perbahasan yang lebih panjang, yang lebar insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi yang penuh barakah ni, slot duha online edisi khas Ramadan, perintah kawalan perasaan. Selepas pada ini, kawalan perasaan itu akan berterusan. Perintah kawalan perasaan itu akan berterusan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang menonton pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah bimbing kita untuk terus berada dalam keikhlasan. Allah bersihkan hati kita daripada segala kesyirikan. Kita minta lindung dengan Allah. Hanya dengan Allah sajalah akan menyelesaikan semua perkara. Walaman jaminallah illa ilaih. Tidak boleh tanpa Allah. Walaman jaminallah, tidak boleh lari daripada Allah illa ilaih. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Takbir, Allahu akbar.